أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini dapat kita bersama lagi di dalam santai ataupun tazkirah kita. Ya, sementara kita menunggunya Isya, kita ambillah peluang yang Allah Ta'ala bagi lagi kepada kita, masih sayang lagi kepada kita dengan menaruhkan umur kita. Dan Allah Ta'ala masih lagi menaruhkan umur kita yang dapat kita duduk, dapat kita melangkah di atas dunia ni. Sebab tu saya nak Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Dan apabila ditanya dia, apa Allah Ta'ala ni taruhnya umur kita lagi? Tak, apa dia kata Allah Ta'ala taruh umur kita lagi, memanjakan umur kita lagi. Tak, maka kata Imam Ghazali, kerananya Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala nak suruh kita peluang kita bertaubat. Tak, Allah Ta'ala nak peluang kita kembalinya kepadanya. Bukannya kita pergi jumpa Allah Ta'ala tu dengan keadaan yang penuh dengan dosa. Maka Allah Ta'ala taruhlah umur kita supaya kita ni bertaubatnya kepadanya. Dan supaya kita boleh pergi jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan yang suci. Dan at-taibu minaz zambi kama zambalah atau kama qala. Nabi sebut orang yang bertaubat daripada dosa seolah-olah supaya orang tak ada dosa. Tu yang Allah Ta'ala beri peluang lagi kita hidup malam ni. Mudah-mudahan kita ambil peluang hidup ni, dan kita bertaubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita takdirnya siapa umur kita, dan takdir siapa dah umur kita, maka alhamdulillah. Sebab kita sentiasa dalam duk teringatnya, duk dalam keadaan taubat. Sebab tu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, innal mu'minina baina mukhafatain. Baina ajli qad madha la yadri ma Allahu sani'u bihi, wa baina ajli qad baqiya la yadri ma Allahu qadin fihi. Falyatazawwadu al-'abdu min nafsihi li nafsihi wa min ad-dunyahu li akhiratihi, fawalladhi nafsi Muhammadin biyadihi ma ba'dal mauti minal musta'tabin wa ma ba'dad dunya darun illal jannah au nar au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bagi orang yang beriman. Ni bagi orang beriman dalam Al-Quran menyebut kadang-kadang sebutnya dengan keadaan muslimin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadana Allah Ta'ala sebut. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaanmu tu orang Islam. Yang kedua, Allah Ta'ala sebutnya dengan kata mukminin. Dan mana darjat antara Islam dengan orang Islam dengan orang beriman ni dia tak serupa. Sebab tu Nabi sebut bagi orang mukmin, bukan bagi orang Islam. Orang Islam ada yang tak sembahyang. Dah ada orang Islam yang tak solat. Lama orang gapo Islam sembahyang, tikah rajin ya, tikah malas, tikah letih, tikah penat, tikah tak dedak sembahyang.
Ada orang Islam curi? Ada. Ada Islam judi? Ada. Ada orang Islam zina? Ada. Tapi kalau orang mukmin tak ada. Tu dia beza. Tapi paling kurang pun Allah Ta'ala kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan tu orang yang beriman. Sebab tu apabila pak saudara Nabi Abi Talib, semasa dia nak mati, maka Nabi kata, ya ammi, wahai pak saudara, wahai pak cikgu, Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak mu kata hak ni tak apa. Ana dhamin. Aku jamin mu di akhirat. Maknanya kalau mu boleh kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di akhirat tak apa aku jamin dah. Tapi kalau mu duduk atas dunia ni tak boleh nak kata la ilaha illallah, maka di akhirat tak ada peluang aku nak jamin. Itu syarat dia. Itu syarat dia. Sebab tu dia kata bagi orang mukmin dia kena ada dua ketakutan. Kita orang beriman kita kena ada rasa rusing. Gapo yang kita kena rasa rusing, yang kita kena rasa takut? Iaitu baina ajli qad madha. Yang kita kena rasa rusingnya apa adalah benda yang kita telah buat. Ibadat-ibadat yang kita telah buat. Gapo benda kita duk buat, kita duk semaya dah, kita duk puasa dah, duk zakat dah, haji dah, kau umrah, kau buat baik, kau taat pada ibu bapa kau. Ni hak lepas-lepas dah ni. Kita kena rasa rusing apa? La yadri, sebab kita tak tahu. Sebab kita tak tahu yang mallahu sanin bihi, Allah Taala nak buat warna dengan amalan yang kita lepas dah. Tuhan terima ke tak kita tak tahu. Kita duk rasa terima, tapi pergi siapa di akhirat Tuhan tak terima saja kita. Tu kita kena rasa rusing, berharap dengan Tuhan, ya Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa a'malana. Tu kita kena doa minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah terimalah semaya aku, terimalah rukuk aku, sujud aku, puasa aku, haji aku, perbuatan ibadat aku, ya Allah. Kita kena berdoa. Apa takutnya kita dah buat dah ni, kita dah rasa sedap pergi jumpa di akhirat, Tuhan tak beri pahala kita. Tak ada habis. Sebab tu dia kata lagu mana? Wa baina ajli qad baqiya. Dan kita kena rasa rusing daripada umur yang kita ada lagi ni. Hak lepas dah berapa puluh tahun dah lepasnya. Ada kalau orang umur 40 tahun, 40 tahun dah lepasnya. Kalau orang 50, 50. Kalau orang 30, 30. Kalau orang 70, 70 tahun dah lepas dia. Hak tu tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh nak ogah, tak boleh nak riwah balik dah. Kita tak tahu dah lagu mana Allah Ta'ala buat. Tapi kita kena rasa rusing. Nabi kata, apa yang ada lagi baki, apa yang ada lebih daripada umur kita lagi. Umur kita lebih tidak ada orang tahu pun. La yadri. Apa yang tidak akan tahu, maza taksibu gadan, yang apa akan buat. Esok kita nak buat gapo, kita buat rancangan je. Kita buat perancangan kita, aku nak buat goni esok goni, tapi kita tak tahu jadi ke tak. Kita bodoh dalam perancangan kita. Dah minggu ni gapo kadang-kadang tak ada siapa pun, petai tu mati dah. Wala tadri fi ayyardin tamut, dan begitu juga orang tak tahu Allah Taala sebut di negeri tanah mana dia akan mati. Maka dia kena rasa rusing. Nabi kata rusing daripada gapo umur yang kita lebih lagi learning. Dah ada lagi umur kita berapa, kita kena rasa rusing sebab Allah Taala nak tentu kita ni lagu mana. Tentu kita mati dekat beriman ke, keadaan tak beriman ke, keadaan kita buat maksiat kepada Allah Taala ke. Tu kita kena rasa rusing taruh. Kita kena rasa takut Allah Taala ni balikkan hati kita. Sebab tu Nabi sebut lagi, fal yatazawwadul abdi min nafsihi li nafsi, maka hendaklah kamu buat bekal. Fal yatazawwadu, Nabi kata hendaklah kamu berbekal. Apabila Nabi sebut berbekal, bukan kata bekal untuk kita nak makan dalam musim Covid saja ni.
Bukan dari masa musim PKP ni, masa musim di kawan le saja dak, bukan nak makan bekal le pada musim puasa ni dak. Bekal le ni adalah bekal le nyo di akhirat. Min nafsihi, kita buat daripada diri kita, li nafsihi, untuk diri kita. Maksudnya kita semaya untuk diri kita, sedekah untuk diri kita, buatlah ibadat sebanyak mungkin, ibadat taat kepada Allah supaya boleh kita. Tak usah duk gaduh kat orang. Ni Nabi sebut. Jangan kita kata duk buat untuk orang kita, tak ingat kita. Jangan. Cedeklah untuk kita. Sebab tu ada seorang wali daripada Turki, dia buat siap dah kubur dia. Dia buat siap kubur dia tu. Kemudian setiap pagi dia pergi baca Quran. Dia pergi baca Quran tiap pagi. Siapa orang tanya? Ya Syekh, ya duk pergi kubur tu, duk pergi baca kubur siapa? Dia kata kubur aku dah. Yang tiap hari, tiap pagi aku pergi mengatik, aku pergi tahlil, aku pergi baca Quran, aku pergi gapo situ tu. Aku cedek untuk diri aku sikit lagi. Apabila aku mati, aku tak cara kat orang dah. Tak berharap kat orang dah. Tidak kata, kawan tu dah. Kawan ada, kawan sendiri yang buat. Tu katanya. Aku baca ni untuk diri aku dah. Cedek apabila aku mati, ada dah aku buat. Maka Nabi kata minad dunya li akhiratihi, kita buat daripada kita duduk atas dunia lah ni. Lah ni Allah Taala wipluai atas dunia lah ni, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia lah ni tempat kita menanam. Tempat kita bercocok tanam, tempat kita duk carinya bekal lah ni untuk makan di akhirat. Kita duk sebut dah. Kita duk nanam lah ni, duk nanam kita ni, tak boleh makan hasil lagi. Orang tua dia duduk menanam di 24 tanam, museking tanam berapa. Bukan kata tanam hari ni esok buah lurus lah. Bila? 7-8 tahun lepas, 5-6 tahun baru boleh makan hasil. Kita lah ni atas dunia hasil kita boleh makan bila? Untuk akhirat kita ya. Dunia itu mazru'ah, tempat kita bercocok tanam untuk makan hasil di akhirat. Maka demi jiwaku di dalam genggamannya Nabi kata, ma ba'dal maut, tidak ada selepas mati ni, selepas kita mati, minal mustaqtabin, benda yang lebih susah lagi. Dah ni susah cara kita, susah dah lah ni. Dah dulu duk senang kita pun, dulu boleh duk bebas pergi makan teh kedai, boleh duk pergi beli, boleh duk pergi jalan, boleh duk pergi jumpa dengan saing-saing. Dah boleh duk pergi main macam, pergi mari lah, apa tak ada sekatel lah ni, ada sekatel kita rasa bayar dah. Kita rasa payah nak pergi terbagi, kau kena samai, kena pergi, kau kena ambak kelik, kena yuk ke apa. Nabi kata tak ada, lepas pada mati ni kita akan jumpa benda yang lebih berat belaka dah. Ma ba'da dunia, dan tidak ada selepas kita hidup atas dunia lah ni. Ada dua ya. Al-jannah au nar. Kita akan tuju situ. Ni kita duk cara lah ni, iaitu tertebak kebahagiaan sebenar yang kita dah baca, kita dah sebut dahnya 2-3 malam lepas berkaitan kebahagiaan yang pertama apabila kita lepas daripada saat sakaratul maut. Dah habis dah malam. Malam ni kita akan masuk pula dalam bab kebahagiaan yang sebenar, kebahagiaan yang hakiki, iaitu kebahagiaan yang lepas daripada azab kubur. Ni. Malam kita sebut lagu mana Nabi SAW dengan hadis yang panjangnya, apabila ruhnya dibawa turun ke bumi balik, kemudian dia ikut mayat tu, ikut jasad dia dan dibawanya di atas dia lehat. Kemudian dia kata, wahai jamaati, wahai jemaah aku, wahai orang kampung aku, wahai waris-waris aku, janganlah mu gaduh, janganlah mu nak cepat sangat nak timbul aku di dalam kubur, dalam dia lehat ni. Bapa, aku nak tengok dulu anak-anak aku. Aku nak tengok dulu bini aku. Aku nak tengok dulu kaum kerabat aku. Tu yang kita sebut semalam. Yang Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka apabila gitu, apabila mayat dimasukkan di dalam liang lahat, gapo yang ni kita panggil malam pertamanya, kalau kita panggil malam pengantin baru bagi ahli kubur. Bagi orang yang berkahwin, malam pengantin baru, malam mula-mula tu lah.
Oh, dak mari mula-mula tu lah malam pengantin barunya. Tapi lo ni jarang pengantin baru nak buat warna. Belum pada pengantin baru tu, rena habis riti hadis kata tepat dah. Belum pada pengantin baru tu kau habis dah masuk bangun raya mana gi patah mana gi kau tu kau ni kata riti dah. Tak ada pengantin baru apa dah. Menikah 2 bulan bro, boleh baby. Pengantin baru kau dia. Ni orang pengantin baru dalam kubur. Mula-mula masuk dalam kubur daripada tempat yang asing. Tempat yang kita tak biasa pergi. Lagu mana tempat yang kita tak biasa pergi? Contoh kalau kita pergi Mekah, kau kita tak ada pergi dengan mutawif. Kita pergi Turki, kau pergi Singapura, kau pergi Amerika, kau pergi Malaysia, kau kita seorang. Mikir kalah nak pergi, nak cari makan mana? Pergi golok ya kau? Pergi hanjai kau? Kalau pergi orang biasa tak apa, pergi hanjai dengan orang tak biasa. Gitu nak pergi cari hotel mana nak pergi makan kedai Melayu, kedai Islam mana tak ada pusing kita. Pusing sebab tempat ni tempat yang kita tak biasa, tempat yang asing bagi kita, yang tak pernah kita pergi. Lagu mananya tempat kubur ni yang tak pernah kita pergi. Sebab itulah apabila lah orang mula-mula masuk dalam kubur, apabila diletakkan jasadnya di dalam liang lahat, yang pada masa itulah Allah Ta'ala akan kembalikan rohnya. Tadi roh duk tengok ni, jasad dia pergi letak ni, dia dah masuk lagi. Kemudian yang mananya apabila masuknya di dalam kubur, apabila ditimbuh, dikamuhkan tanah tu, maka Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, kembalilah rohnya ke dalam jasad. Tapi kita duk tengok dalam kubur kali-kali tengok duk selebih situ, tak ada gerak apa pun. Kita kena ingat, alam dunia ni jasad kita ni, alam dunia. Jasad kita ni jasad dunia ni. Dia akan kembalinya kepada tanah. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dia sebut wa fiha, dan padanya khalaqnakum. Ni tanah ni. Nabi kata, dan Nabi Allah Taala kata, daripada tanah lah diciptakan kamu. Ni ruh jasad kita, tubuh kita. Wa fiha, kemudian di dalamnya lah kitanya nu'idukum. Sebab tu apabila sudah kita berita dalam bumi balik, wa fiha wa minha nukhrijukum, dan daripada tu juga kamu akan kembali, keluar balik dan kembalinya kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pada masa tu nak kata menukarkan jasad dunia kita, dia Allah Ta'ala buat jasad ukhrawi dia panggil. Jasad ukhrawi ni maksudnya supaya kita lah ni juga jasad ni juga cuma jenis bahasa kubur, jenis bahasa barzakh. Yang gapo yang kita akan jumpa mula-mula sekali. Apabila diletakkan mayat kita di dalam dia lehatnya, diletak ngadak kiblat kepala lah kelil letaknya, kita akan itulah kita akan bau dah tanah-tanah yang tanah kubur yang duduk dekat hidung kita. Bau tu kok Allah, bau tanah. Kemudian Allah Ta'ala kata, wahai roh, masuklah mu di dalam jasad ni. Jasad ukhrawi tadi masuk tak habis. Nabi kata masuk kerak. Masa itulah mula-mula yang kita akan jumpa itu, iaitu dia panggil himpitan kubur. Bukan akhir lagi, bukan akhir dah lagi. Masuk mula-mula, jasad kita ni akan dihimpitnya oleh kubur. Siapa-siapa yang masuk kubur sekalipun, sebab tu apabila Nabi SAW meletakkan anak danya Siti Zainab, siapa sakat beti, siapa sakat poho, berubah muka Nabi. Sebab Nabi tengok lagu mana jasad anak danya Siti Zainab dihimpit oleh tanah, dihimpit oleh kubur. Sebab tu Nabi SAW semasa Nabi tengok seorang budak, seorang bayi ni
Mati, kemudian ditanah kau Nabi kata, kalulah orang yang boleh lepas daripada seksa kubur kot, budak ning lah. Sebab apa? Sebab dia tak ada dosa lagi. Tapi dia tak terlepas daripada himpitan kubur. Tapi himpitan kubur ni dia tengok pada atas amalan kita. Dia tengok pada amalan kita. Kalau amalan kita baik, amalan kita soleh, Nabi kata himpitan dia itu adalah himpitannya seperti mana peluknya seorang baby, ibu akan anaknya. Anak dia jerit dia nak kuah. Mok pun ambil dakak, kemah. Anak pun senyap. Lepas tu nangis, tiap pula. Rapak lagi, senyap gitu. Dan sekiranya himpitan ni Nabi kata, kalau dilepaskan himpitan itu, nascayalah Sayyidina Mu'ad bin Sayyidina Sa'ad bin Mu'az akan lepas daripada himpitan kubur ni. Sebab apa? Sa'ad bin Mu'az ni semasa wafat mati dia, Nabi sebut ihtazat, bergegarnya arash. Masa matinya Sa'ad bin Mu'az ni bergegar arah. Arah ni tempat paling tinggi dari segi makhluk. Tak ada yang paling tinggi sekali. Semua pemusatan pemerintahan, situlah Allah tajalli akan semua makhluk. Semasa matinya Mu'az ni bergegar, gugup, bergegar. Dan semasa matinya Mu'az itulah yang mana 70,000 daripada mereka membawanya jasad mayatnya Mu'az ke kubur. Apa dia nak ke istimewa spesies sangat nganak siapa kau bergegar ni? Sa'ad bin Mu'az ni adalah seorang pemimpinnya daripada Aus. Orang Ansar Madinah. Dan banyak perkaranya, benda yang dia buat keputusan tu berbetulnya dengan apa yang kehendak Allah. Dan Sa'ad bin Mu'az ini mati wafat dia semasa mana? Semasa peperangan Khandaq. Ataupun dia masa peperangan Ahzab. Semasa mana? Masa Nabi SAW diberi cadangannya oleh Salman Al-Farisi supaya tentera Islam ni gali parit. Parit luas dia 15 meter, dalamnya 7 meter. 15 meter, dalam 7 meter. Wah. Agak-agak kuda perang ni lakah tak lepas. Selama mana dikepungnya tentera Islam masa tu di Madinah oleh Ahzab selama 45 hari. Yang mana Sa'ad bin Mu'az ni semasa dia tahankan benteng daripada serangannya Ahzab ni, Quraisy Mekah, Bani Ghatfan, Yahudi Bani Quraizah, dan juga ada Arab-Arab keliling-keliling lagi daripada Madinah. Dia berkumpul, dia berbuat musyawarah, dia buat satu penyatuan supaya nak menjatuhkan kerajaan Islamnya Madinah yang dipimpinkan oleh Nabi SAW. Jadi pada masa dia duk menawarnya duk perang ni, marinya anak panas daripada Quraisy yang terkenanya bahu sebelah kanannya. Kena nak panah bahu sebelah kanan tu, dia pakai baju besi tapi yang tidak ada lengannya, besi tak ada pakai lengan. Maka dengan sebab itulah yang mananya dibawalah dia di Masjid Nabawi dan Nabi buat satu kemah khusus kepadanya untuk mudah merawatkan dia. Sebab tu semasa dia nak mati, dia minta dengan Allah, ya Allah, sekiranya ya Allah ya Tuhanku, taruhkanlah umur aku. Sekiranya orang Quraisy ni ada lagi berperang dengan orang Islam. Kata Sa'ad bin Mu'az. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya kalulah ada lagi orang-orang Quraisy ni nak serang Madinah, nak serang Islam, maka janganlah mematikan aku lagi. Ya Allah ya Tuhanku, hendak berilah kepada aku dengan syahid. Ya Allah, berilah kepada aku mati syahid.
Dan ya Allah ya Tuhanku, bagilah kepada aku boleh melihat akan kehancurannya Bani Quraizah, iaitu Yahudi yang duduk di Madinah. Sebab Bani Quraizah dia adanya orang panggil perjanjian kedamaian dengan Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala terima ni. Tu cerita panjangnya. Saya ingatkan dia pun wafat dengan sebab, mati dengan sebab kena panuh ni lah. Masa mati itulah Nabi SAW menyebut lagu mananya masa saat mati yang aras bergegar. Bergegar aras gugup. Dan semua 70,000 malaikat tu turun semaya dan bawanya mayat Sa'ad bin Mu'adh ni ke bakit. Kata sahabat, yang mana aku tidak pernah pegang mayat serengnya mayat Sa'ad bin Mu'adh. Supaya ambil kapah, siup pergi. Tu seorang sahabat yang Allah Ta'ala beri kelebihan dia. Nabi kata, cara buat kubur, Nabi kata, kalulah hipit teh kubur ni dilepas, nasjaya Sa'ad bin Mu'adh ni lepas daripada seksa himpit teh, tapi tak lepas. Sa'ad bin Mu'adh pun tak lepas. Dia ni sampai kali kata hok paling besar arah ni bergegar ni mana Allah Ta'ala sayang dia. Tapi apabila masuk kubur, Nabi kata yang mananya Sa'ad bin Mu'adh dihimpit kubur. Apabila kita tanyakan keluarga dia apa siapa Mu'adh pun kena apa ni himpit teh kubur juga. Sebabnya ada satu kali, ingat, benda yang menyebabkan kita akan kena seksa. Kerana ada satu kali semasa balik daripada peperangan tu, Sayyidina Mu'adh dia kecing. Gaduh-gaduh ni kok pakai kecing tu kok basuh, maka meciknya air kecing tadi kena di jubah dia. Tu sekali tu. Sebab tu Nabi SAW semasa lalu di satu perkuburan, Nabi pun berhenti. Nabi kata, wa ma yu'azibana fil kabir, wa ma yu'azibana bil kabir. Sahabat pun kejut belaka. Nabi kata, tak ada lah orang dalam kubur duduk kena seksa tu. Dua kubur seorang sekubur terpelah ni kena seksa, bunyi kena seksa. Dan ada seorang sahabat mendengarkan seksanya orang dalam kubur tu. Sahabat Nabi kena seksa dalam kubur ni. Yang mananya Nabi kata tidak ada lah orang yang kena seksa ni dua kubur itu, wa ma yu'azibana fil kabir. Bukannya dia buat dosa besar, tak pun. Dia dosa remeh ya, dosa kecil, dosa biasa je orang tak cara mana ni. Wa anna ahduhuma, Nabi kata ada pun orang hok mula-mula kubur mula-mula tu. Gapo? Innal baul, dia kecing, la yastafraku minhu. Dia kecing dan dia tidak menyucikan kecing dia. Dia basuh, tapi dia tidak perahnya. Dia tak luruk, dia tak tekan, dia tak berdahan, tak gapo, menyebabkan kecing saat ni. Apabila kita kecing, kita tak dahan, kita tak naik duduk, kita tak gapo, apabila kita jalan masuk, air kecing tak akan tubik, kita tak terasa. Ramai mana Nabi kata menyebabkan orang kena seksa dalam kubur ni dengan sebab air kecing ni. Dengan sebab air kecing ni ramai orang kena seksa nu. Yang kedua Nabi kata wa yamshi bin namimah. Jalan di atas dunia masa dia hidup dulu dia bawa mulut belaka, tak ada orang pun tinggal mulut di rumah. Maksudnya dia jadi batu api. Dia pergi rumah ni dia raya Allah kat anak nak kat wayah Allah amo nak royak pun takut berat dak. Gapo mo nak royak? Amo gilah lemah mau kahwin nah tu. Apa? Allah nya kata tak ada arah hamba nak royak rasa tak ada kamu. Dia kata gapo kat aku? Ni royak gini menguduh. Dia pergi pula mau kahwin nak tu pula. Dia pergi mau kahwin nak ni royak lagi tu pula. Allah kahwin nak weh. Amo pergi mau itu tegak nya royak. Nya nguduh gini balah dua tu. Tu dia panggil orang namimah. Orang yang jenis bawa mulut ni yang menyebabkan dalam kubur lagi akan diseksanya. Lagu mana? Apabila dihimpitkan Nabi kata,
Tak dihimpit ke, tapi mengikut akan kadar amalan kita. Kalau amalan kita baik, himpitan sebagaimananya himpitan dak dipeluknya seoleh orang anak ibu. Tapi kalau orang yang jahat, orang yang ahli maksiat akan dihimpitkan dianya sehingga selisihnya tulai rusuk. Selisih tulai rusuk. Selisih rapat, lebih-lebih lagi orang tak semaya. Sebab tu apabila orang ni masuk dalam kubur, gapo mula-mula dia kata? Ni pok masuk malam pertama dalam kubur, tengah hari pertama malam dalam kubur. Tak sampai 3 jaka. Gapo yang dikatakan oleh mayat? Allah Ta'ala sebut di dalam satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'ahum ahadahumul maut qala rabbi irji'uni alla a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tersebut lagu mana? Hatta idza ja, apa sehingga akan marinya kepada mereka akan mati. Ni apabila orang mati ni jumpa kita. Innal mauta la tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita lari-lari pun dia mari jumpa kita kok. Mari pak kita, jumpa kita, siapa ajar kita. Lagu mana kata? Dak apabila marinya mati, ahadahumul maut, salah seorang daripada mereka akan mati. Apabila dimasukkan di dalam kubur, letak dalam kubur, tok dalam dia lehat. Kamu letak dalam lung, tudung lung. Dia kata kena, qala rabbirji'un. Mula-mula sekali. Ya Allah, ya Allah, irji'un, boleh ke tak mengembalikan aku balik di atas dunia tu? Dia rayak Tuhan, ya Allah, boleh ke aku nak balik semula? Apa? Sebabnya mati dia ni, dia mula-mula ni, dia ingat ke dia sepemipi je. Sebab malam dia duk makan nasi dengan keluarga dia, duk makan nasi idai, duk buah minum air lah gapo, tengok drama, tengok TV, tengok gapo. Letak-letak kau malam ni, duduk tempat lain, duduk lain dengan keadaan seorang, dengan keadaan yang gelap. Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalilah aku balik di atas dunia. Dia jamuh-jamuh. Mati dah weh. Mati dah weh. Mati dah. Kembalikan aku balik ya Allah, dia kata. Bapa mu nak balik apa? Mu nak kerja balik, nak pergi jabat, nak pergi sekolah, nak pergi kedai, nak pergi benda ke? Tak, li'alli a'malu salihah. Mudah-mudah supaya aku nak hidup semula nu, nak buat amalan soleh. Gapo? Fima taraktu. Masa dia hidup dulu, dia tak ada pun nak pergi masjid. Masa dia hidup dulu, tak ada nak pergi dengan orang ngajar balasah masjid. Tak ada dengan kuliah. Tak ada nak buat umrah. Tak ada nak semaya. Duit banyak, tak ambil duit buat sedekah. Tak tolong anak yatim. Tak tolong orang pakai miskin. Duduk dengan cara dunia dia ya. Fima taraktu. Allah, ya Allah, banyaknya aku tinggal dulu. Ni penyesalan ni orang panggil nyesal. Kita masuk kubur, benar mula-mula sekali kita akan nyesal. Nyesalnya hari ni masuk kubur, hari ni kita akan nyesal. Nyesalnya hari ni tak baca Quran, nyesalnya hari ni tak berzikir, ada duit, ada tak sedekah, nyesalnya. Fima taraktu, apa yang aku tinggal dulu ya Allah. Tak ada masa dia hidup dulu. Maka tak ke mana? Kalla. Sekali-kali tidak. Mereka kata, tak boleh dah. Tak boleh dah. No, never. Tak boleh. Ada dah peluangmu. Bapa? Kalla innaha kalimatun. Tu hanyalah kecek saja ya. Duk kayak saja, duk kecek saja ya tu. Tak apa. Program masa sejarah lah, program J. Tika duduk dalam J tu kat dengar atas kira.
Wadah duk raya taubat dah, hamba tak sih dah curi motor orang, tak sih dah curi puk getah orang, tak sih dah rukah moh orang, tak sih dah cokeh moh orang. Tak sih dah isak goda, tak sih begitu, tak sih belaka dah. Klik 2 bulan ya. Beres pula, hilang pula sekerak. Oh, Allah warna weh. Tak sih warna, tubik baru tubik 2 bulan habis pula. Oh, Allah. Oh, tikah dia tak ada hari tu boleh kau jual-jual puk. Alah, tubik ni kau habis pula lah dengan cawe-cawenya jual dia. Innaha huwa qailun. Tu saja kecek je. Tak saja buat. Aku dia kata lagu mana? Wa min waraihim. Mereka kata mu pas ni duduk sini ya. Mu duduk dalam azab ini. Waraihim lakamu tu ila yaumi yub'asun. Sampai hari kiamat. Sampai kiamat mu duduk sini. Mu sampai kiamat mu akan duduk dalam keadaan yang disesat oleh Allah Ta'ala. Sebab tu Tuhan sebut dalam surah sejadah. Lagu mana? Tuhan kata, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dia kata walau tara, jika engkau melihat ya Rasulullah, ngerinya, beratnya, takutnya. Idzil mujrimun, orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang ahli maksiat kepada Allah membokokkan kepala, mokok kepala dia. Menundukkan kepala-kepala mereka. Nanaki surah uzim inda rabbihim, di masa di depan Allah Ta'ala-nya. Bapa? Rabbana, dia pengaku, ya Allah, ya Tuhan kami. Hei Tuhan kami, amasana. Allah, kami tengok dah lah. Ngoti weh, ustaz-ustaz, tok guru. Ro'ai hadis duk royak dulu, ngoti weh. Ingat kau dah mesti duk royak cerita bari jah. Ingat kau dah mesti duk royak duk royak benda hok tak tahu gapo, benda tak masuk akal. Baru nampak weh. Wasami'na, kami dengar dah ya Allah. Gapolah hok dah mesti royak dulu ni, ngoti dah kami dengar. Duduk satu dah, nyesal dah tu habis dah. Walau farji'na, dia berkata, ya Allah, boleh kau nak kembali? Kembalilah kami balik ya Allah. Nak baliklah kampung semula, nak balik atas dunia semula ya Allah. Sebab apa dia nak balik ni? Ni orang Islam ni. Kalau orang kafir dah boleh balik dah, dia tak sih dah balik. Orang kafir, yaqulul kafiru la laitani kuntu turaba. Orang kafir dia kata mana? Bukan dia nak balik. Ni orang Islam ni sebab apa? Dia kata, farji'na, aku nak balik semula ni. Sebab apa? Na'mal, kami nak buat. Salihan, amalan soleh. Inna muqinun. Aku yakin sengaja. Jadi sebelum ni dia ada yakin. Sebelum ni dia tak yakin dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, Allah Ta'ala turunkan Nabi Allah Ta'ala. Dah, bui pengajarannya, bui apa ni cara azab, dia tak yakin. Tapi apabila tengok dengan kepala mata dia, baru dia yakin. Nak balik semula ya Allah, farji'na na'mal salihan inna muqilun. Aku nak buat amalan soleh, aku tinggal dulu. Banyak dia tinggal ni. Banyak dia tak boleh buat dulu. Sebab apa? Tak ada kerja, tak adanya sebab kerja cari dunia, tak tinggal akhirat. Tak ada nak baca Quran, tak ada nak zikir, ada duit tak ada nak sedekah. Sebab tu dia kata lagu mana? Walau syi'na la'ataina kullu nafsin hudaha. Jikalau kami nak, kami akan boleh beri belaka. Semua orang hidayat boleh Islam belaka, ada masalah. Timur-timur atas dunia ni berimeh belaka, ada masalah. Tak. Apa? Walakin haqqal qawlu minni. Tapi sebab nak menentukan dengan ketetapan aku yang membenarkan perkataan aku, la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Sebab aku nak bubuh dalam neraka, nak memenuhkan dalam neraka itu dari kalangan jin dan manusia yang tidak taatkan kepadaku. Tu Allah Ta'ala sebut. Dan ni adalah si orang ni apabila dia duduk dalam tu,
maka dia pun rasa menyesal. Dia minta dengan Tuhan, ya Allah, aku nak klik semula, ya Allah. Nak buat apa? Tak usah dah nak berderak, tak usah nak buang, tak usah dah nak buat amalan soleh yang kira dia. Itulah maknanya dak takut-takut kita ni nyesal di akhirat. Nabi kata wala mustaqtabin, tidak ada dah benda yang lebih berat bin ba'dal maut lepas pada kita mati. Tak ada benda lebih berat kali. Sebab tu apabila gitu dak diletakkan di dalam lihatnya, kemudian dihimpit, kemudian marilah. Marilah dua malaikatnya. Marilah dua malaikat. Malaikat apa? Malaikat Munkar wa Nakir. Sebab tu yang mana yang disebutnya di dalam satu hadis dalam Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis apabila seseorang diletakkan di dalam kuburnya, kemudian marilah marinya siapa? Marinya malaikat yang menanyakan soalan-soalannya. Mari selalu. Tak ada umur habis. Mari sakat pinggir tu, mari dah. Nabi kata dengan mukanya yang hitam, matanya yang biru, suaranya seperti kilat pelakar, yang keluarnya api, yang membawanya tuku. Bawa tuku ni. Tuku ni Nabi kata, kalau dia letak di atas bukit, bukit akan hancur. Ni nak jumpa kita ni. Sebab itulah adanya Nabi sebut. Dan adanya benda-benda yang nak melepaskan daripada azab ni. Tu dia panggil imtinah. Imtinahnya seseorang ni daripada seksa kubur. Gapo Nabi pesan? Yang pertama, hendaklah kamu arba'atun, perkara yang boleh melepaskan kita daripada seksa kubur. Ingat boleh. Yang pertama, as-solah, kasratus solah, banyakkanlah semaya. Maksudnya jangan semaya kalau zuhur nak ke 12 rakaat dak, rakaat 4 lah. Tapi semaya sunat zuhur, semaya sunat taubat, semaya sunat semaya kan semaya ni banyak. Wa kasratus sadaqah, dan banyakkanlah sedekah. Nabi kata hendaklah kamu banyakkan sedekah. Wa kasratut tasbih, dan hendaklah kamu banyak bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita 33 kali. Tu pun pas ngorek Zuhur asar tak buat bergaduh. Pas ngorek saya tak ada kerja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bote bodok. Banyakkan tasbih Nabi kata. Yang keempat dengan sifat as-siddiq. Siddiq kan di dalam agama ni. Dan hendaklah kamu jauh perkara yang menyebabkan kamu akan kena seksa. Yang pertama al-kazib. Yang pertama pun banyak nipu. Nipu kecek nipu, buat nipu belaka. Sain nipu, clean nipu, minta duit nipu, buatan nipu ya. Yang kedua al-khiyanah Nabi kata. Hak ni kena jauh. Kalau mu nak lepas daripada seksa kubur, mu kena jauh daripada ni. Al-khiyanah, sifat khianat. Khianat dengan amanah, khianat dengan barang, khianat vandalism, khianat ya. Yang keempat, yang ketiga yang kita sebut al-bau, tadi kecing dengan tidak melawahkan kecing kita. Yang keempat Nabi kata iaitu apa? Janganlah bawa mulut menjadi batu api. Sebab itulah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ni setiap kali dia lalunya di kubur Baqi', dia menangis sungguh. Menangisnya Sayyidina Uthman ni sampai keluar air mata ni basah janggut. Menangis tu kok sampai satu hari sahabat dia tanya. Dia kata, wahai Uthman, apa dia kata? Bizikril jannati wan nar wala tabki wa tabki min hadza. Orang tanya, apa Sayyidina Uthman mu ni? Tuan, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin,
Masa Nabi duk soyak bak neraka, Nabi duk royak bak syurga, mu tak jerit, tak menangis pun. Tapi apabila lalu kok kubur mu menangis siapa basahnya janggut ni. Sedangkan engkau itu adalah al-asyara mubashirina min ahli jannah. Sedangkan tua itu adalah 10 orang yang memang Nabi SAW jamin syurga. Duk usin apa lagi? Dah Nabi sendiri dah jamin mu syurga. Maka kata Sayyidina Uthman bin Affan, dia kata, wahai saudaraku, wahai sahabat aku, yang Nabi janji itu syurga. Hak Nabi duk janji itu syurga, tapi Nabi tak janji yang aku akan lepas daripada siksa kubur. Nabi tak ada royak kata, okey Uthman, mung beres pakai kubur pun beres. Syurga pun masuk gitu je, beres. Tapi Nabi berjanji aku akan masuk syurga. Tapi dengan kubur Nabi tak janji. Nabi tak ada royak pun aku akan lepasnya daripada siksa kubur. Maka aku rasa takutnya, aku rasa rusinya apabila aku masuk kubur. Tu Sayyidina Uthman kat kita, Allahu Akbar. Tak rasa takut langsung, takut juga, takut lalu atas kubur dengan malam. Tak lalu dah sampai kubur, takut, bukan takut kau mungkin nakir, takut kau hatu raya, hatu pari, hatu ngosek atas kubur. Dia mau takut kubur, takut lalu. Apa takutnya ngosek ya? Bukannya takut gapo, takutnya dikosek oleh hatu. Bukan takut nu. Sebab tu dia kata, aku dengarnya Nabi SAW. Dia kata lagu mana? Innal qabra awwalu munazilul akhirah. Fa in naja minhu naja ba'da. Aisara minhu wa in naja anhu ba'dahu asyaddu minhu. Maka dia kata, yang mana aku telah dengar Nabi SAW bersabda, kata Sayyidina Uthman, kubur-kubur ni adalah satu tempat mula-mula yang kita akan masuk. Mula-mula alam akhirat, mula-mula yang kita akan masuk, itu adalah permulaan bagi akhirat. Masuk dalam kubur, tu permulaan akhirat. Bukan akhirat lagi, sebab akhirat dia akan berlaku selepas ditiupnya sangkakala. Masuk dalam kubur, dia kata, itu tempat mula-mula kita akan jumpa dalam akhirat. Tempat mula-mula permulaan akhirat. Fa inna jaminhu, kalau orang ni lepasnya daripada siksa kubur, orang ni masuk kubur dia pun boleh senang. Orang masuk kubur dia lepas daripada siksa kubur, fama ba'da aisar, maka lepas tu dia akan mudahlah. Beginning lah. Dah, sepore nak mari sini lah, orang siya ko, kita nak masuk Singapura ko, kita nak pergi Indo ko. Kita pergi tu dengan jalan yang betul. Bawa pasport, pergi cok. Dah, dia tanya nak pergi mana ni? Nak pergi Changi, nak pergi Bandung. Dah, berapa? Dia pun beres. Beres berapa hari sebulan? Beres pergi. Pergi lepas nak pergi Bandung, nak pergi Jakarta, nak pergi mana beres. Gila siya nak pergi Haknyai, Pak Bakok, Pak Ciamai pun beres. Sebab apa? Sebabnya kita masuk tu dengan cara mudah. Masuk dengan cara sah. Maka pun mudahlah jalan yang lepas tu. Tapi dia kata, wa inna yaja minhu fama ba'da asyadda minhu. Kalau lah orang ni tak jaya dah situ. Situ tu kena berat dah. Situ tu kena katak kamu kan akhir tu habis tedah. Rapat cik dalam bumi dah. Jangan duk haraplah nak senang di akhirat. Maksudnya kalau kita nak pergi Indonesia ke, nak pergi Malaysia ke, nak pergi Hanjai ke, siapa golok tu kena ikat dah. Siapa golok berapa? Ni masuk ke Jalan Tiku, masuk ke Kalihara ni. Pergi ke sedadu dia, pergi ke polis dia. Pergi ke Bala. Tak usah mimpi kita nak pergi siapa pakak tu. Pada duduk situ ya, pada kenjar situ, rapat cik ya. Tu nak ayat dia kata, kalaulah kita lepas daripada hak kubur ni, kita akan lepas, maka kita akan pergi komodah. Sapalah di dalam syurga. Sebab tu muka nakir ni apabila dia mari, dia akan duduk situ. Gapo?
Wayati Nabi kata kemudian mari wayati nal malakan. Marinya dua orang malaikat. Su aswadu badanahu wa azraku aina. Tubuh yang hitam, mata yang biru, suaranya seperti kilat, bawanya satu tuku. Dah, yang mana wayati suhu? Dia pun ambil mayat tadi dia duk cokoh. Bukan bangun. Bukan bila tidur. Mayat kita akan duduknya kita duduk. Cokoh kaki kita belunjuk. Maksudnya kalau kita tidur, kita bangun cokoh, kaki belunjuk. Aduk gini. Patut ke apa? Dia pun tanya, "Man rabbuka?" Tu ya soalan. Tak ada duk payah soalan paling basic lah. "Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma ikhwanuka? Wa ma dinuka? Wa ma kiblatuka?" Dia akan tanya tu. Sebab tu apabila Nabi sebut, "Lakinu mautakum bila ilaha illallah." Hajarlah, talkinlah kepada orang yang mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Maka ada orang pun masa nak mati orang pergi hajar la ilaha illallah. Maka ada ulama dia khilaf lah. Kata talqin tu sunat kita pergi baca apabila orang masuk kubur kita pergi baca, kita pergi hajar situ. Bid'ah ustaz. Tak bid'ah, tak sudah. Ulama dia khilaf ya, bukan benda ijma'. Benda ni dia ada tiga. Yang pertama ijma'. Ijma' ni memang tak boleh nak kata apa. Contohnya apabila ijma' para sahabat mengatakan sembahyang yang ngorek adalah wajib. Kalau kita engkar, apa? Yang kedua dia panggil ittifaq. Ittifaq dalam mazhab yang tidak semestinya kita serupa dengan mazhab lain. Contoh. Kita dalam mazhab Syafi'i ambil air sembahyang. Dah, ambil air sembahyang, hak wajibnya basuh muka, niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tertib. Tu dalam mazhab kita, ittifaq lagu tu. Tapi dalam mazhab lain, dalam mazhab Hanafi, seruk air ke hidung tu fardu wajib. Kalau kita tak seruk, batal, tak sah wuduk kita. Tu dalam mazhab dia. Maka dia ada selagi dia panggil khilaf. Hak khilaf ni kita tak boleh kata, dia mau buat tu tak boleh buat. Tak sebab apa? Benda ni khilaf nama dia. Ulama ni kata boleh, ulama ni kata tak boleh. Maknanya kalau kita nak buat tak ada masalah. Sebab apa? Ada yang ditunjukkan oleh ulama. Ulama kata buat. Sebab ambil daripada hadis ni kata, "Lakinu mautakum bila ilaha illallah." Ajarlah. Dia ada dua makna. Ajarlah orang nak mati. Semakna. Masa orang nak mati ngak kita kira ajak la ilaha illallah. Yang kedua, mautakum dengan makna hakiki. Makna mati sengoti. Maksudnya apabila masuk dalam kubur, kita pun bawa, orang panggil bawa talqin. Tak imam pun pergi bawa, orang we cetung kain, we gula, we pinggan, we sekut duit 20 riyal, dulu 10 riyal. Lah ni 20 riyal, kena hok pak itu 50 riyal. Segar tak imam, segar ustaz boleh baca talqin ni. Bawa pinggan talqin, lekong tengok pula nama ke apa ni? Oh, nama Derih bin Jaro. Bimu. Ya. Tak sudah tu. Masa tu apabila ditanyakan, Nabi kata, mari dah melikil maut, mari dah mukan akhir. Jadi Taimih pergilah duduk di kepala, kau duduk tengah pada kata, tak. Wahai fulan bin fulan, wahai fulanah binti fulanah, wahai Derih bin Minah. Lagu mana? Fa iza ja'akal malakan. Kita ayat dia. Ingat, kita biasa dengar ada orang baca talqin. Tu email duk baca talqin kadang-kadang anak duk cara apa duk keren. Kita panggil, mai duk sini. Mendengar molek. Tapi kalau dengar pun bahasa Arab dia tak faham juga. Kita nak terjemuh pula ke bahasa Melayu. Mana kata, kau dua je duk atas kubur aja. Dia kata lagu mana? Fa iza ja'akal malakan. Apabila mari dua malaikat. Ni tak boleh ayat. Mewakilan. Malaikat ni dia wakil. Bukan gapo. Dia Allah Ta'ala ni. Wihija dia lah gitu. Hija bukan akhir. Masuk orang. Siapa masuk dalam kubur. Hija dia. Jom tanya ya.
Supalah Malikul Maut, siapa-siapa nak mati melalui dia juga. Malakul Mautil ladzi wukila bikum. Siapa-siapa nak mati akan jumpa dengan Malikul Maut. Siapa-siapa nak mati masuk dalam kubur akan jumpa dengan Munkar Nakir. Kalau Malikul Maut, kita pernah sebut lagu mana Malikul Maut, apabila dia nak ambil roh orang, dia akan tengok kejahatan kuat dia ni, jahat setara mana atas dunia. Ni kaki hamla ni atas dunia, kelebel ni, mayabel malah korung. Baru orang tak boleh kelepar. Dia akan ambil dengan cara setak, dengan cara azab. Munkar Nakir ni pula, Munkar Nakir ni dia akan tengok banyak mana amalan-amalan yang kita bawa. Kita orang soleh ke, kita orang koleh ke, kita orang ahli ibadat ke, kita orang yang taat pada Allah ke, ataupun orang yang duduk lawan Tuhan semua atas dunia. Benci ke ulama, tak pernah baca Quran, tak pernah dengar hadis ke orang ni. Ni dia akan tengok. Oh, dia ni rekod tak molek ni. Rekod can ni, rekod tak tahu ke apa, maya bel budak ni. Orang ni tengok, Allah, dia ni kaki masjid ni. Orang ni subuh kau apa masjid semua, duit belanja semua, baik dengan orang taat tu. Dia ada dah rekod dengan dia. Maka dia akan tanya mengikut rekod ni. Dah kan? Wakilan nabika, apabila mari dua malaikat akan kepadamu bil imtisalika. Dia akan tanya, dia akan soalmu. Dah, dia akan tanya mu min ummati sayyidina Muhammad sallallahu daripada kalangan umat Nabi SAW. Fala yaz'aka. Maka kita kata, ni jangan duk takut. Kita duk baca talqin atas larak ni. Dah, kita duk baca talqin atas larak ni, kita royak. Fulan bin fulan. So. Kalau mari malaikat Munkar Nakir ke, mu tak usah takut. Relax. Tak usah ketam ni. Ini kita duk royak atas larak ni. Jangan duk takutlah. Wala yu'adzikaka wala yuribaka. Mu jangan duk usin, jangan duk tergetah apa. Dak apa? Wa'lami annahuma khalqum min khalqillah. Mu tak usah duk takut apa, sebab dia pun makhluk Tuhan juga. Ni tak imej duk ayat atas belakang, atas larak, atas kubur ni. Kalau orang kata, hamba tak boleh baca ke, tak baca apa ni talqin ke mak hamba. Apa? Mak hamba pandai dah. Yakin. Tak sudah baca dah mak pandai dah ke, mari ke man rabbuka Nabi sebut. Dah, apabila kita kata mukhalqum min khalqillah, mu tak usah takutlah. Mu jangan duk using, mu tak usah duk ketapalah. Oh, dia tu makhluk Tuhan juga. Kita royak. Kita ni kalau pergi 4 orang Samsung, 4 orang jenis Samsung mafia. Dak kumpulan dia. Tak nanti dia jekah, dia jelingnya. Kalau jenis wadah jara, hari mula-mula dia kerja dalam jara ni, dalam wadah jara dia kerja hari mula-mula, dia akan dibawanya melawat jara dulu, melawat CC ni. Jadi dalam jara ni bukannya supaya orang duk semaya masjid balasa tak imej, duk supaya tok bela, supaya ahli Korea lembut hati, mata pun sayu dak. Mata ni keling ke ni. Dak bawanya wadah baru, wadah jara baru ni, hok baru masuk kerja, dia pergi kenal dulu, bukan kenal dengan penjahat ni, kenal CC ni, ni. Jadi buah-buah ni jeling gini ya. Jeling gini wadah tu ketak lutut dah. Wadah ni tak lutut. Bukan dia juga. Orang masuk dalam kubur ni tengok kamu kan akhir je. Tak payah tanya, tak payah jekah, tak payah kata atas dahinya. Gebah dah. Wala yu'azzi'aka, mu jangan duk takut, mu jangan duk sun, sebab dia makhluk apa makhluk Allah. Wa iza atayaka wa yajlisan, kemudian dia akan mari dan dia akan mendudukkanmu. Was'aluka, maka dia berkata lagu mana? Man rabbuka. Tu soalan Nabi sebut, dia akan tanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Bagi orang ni dia kata lagu mana? Man rabbuka, dia akan tanya soalan. Wa ma imamuka, wa ma nabiyuka, wa ma ikhwanuka, wa ma kiblatuka, wa ma i'tiqaduka, wa ma allazi man alaihi qauli lahuma. Nabi sebut. Maka dia kata lagu mana? Apabila ditanyakan lagu tu, faquli Allahu Rabbi bilisanin fasih.
Kalau dia tanya mu siapa Tuhan mu jawab dengan lisan yang pasal jangan duk gagak. Lek lu nak man rabbuka. Nanti nak mikir. Siapa Jangan. Bilisanin talikin fasih, dengan lisan lidah yang fasih, lidah yang orang panggil koyak boleh jawab lalu. Man rabbuka? Yaqulu Allahu Rabbi. Wa yaqulu salisan, kemudian dia akan tanya kali kedua. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Dia akan tanya ya as-su'alus tsani wa wal akhir. Man rabbuka? Wa yakunu bil lisanin taliqin fasihin Allahu Rabbi. Nabi kata ada malaikat dia tanya salah. Dia tanya man rabbuka, boleh jawab beres. Man nabiyuka, beres. Sakat tu. Kemudian lepas dia. Ada setengah ni Nabi kata, ada setengah 2 hari dia tanya man rabbuka, boleh jawab. Duk memikir apa tak ingat weh. Ilek lu. Boleh orang nak mikir. Ni tak berkaung selalu dah. Ada Nabi kata 7 hari dia tanya tak boleh jawab lagi. Man rabbuka, tanya soalan aku. Tak lagi soalan belakang tu. Ada setengah Nabi kata 60 tahun dah duk tanya ni tak boleh jawab. Duduk dalam azab tu. Tu dia panggil azab kubur. Apabila ditanyakan man rabbuka, apabila kata Allahu Rabbi wa huwa khatimul husna, itu adalah khatim yang baik, bisa yang baik. Waqulillahumma bil lisanin taliqin bila khaufin wala fazain. Maka dia akan tanya pula wa man nabiyuka, siapa nabimu? Dia akan sebut, dia akan mari dengan rupa surah nabi. Dia akan tunjuk madza yakufu fi hadzal rajul. Mung lagu mana mu kenal kau siapa ni? Mari dia lagu kubur. Siapa mu kenal ni? Siapa Pak Mak jual cendol ke? Boleh jumpa Pak Mak jual cendol ke? Pada kau tak ada haimu tu. Mu kenal kau siapa? Kalau kita duduk atas dunia kasih kepada Nabi, selawat ke Nabi yang sentiasa kepada Nabi SAW, kita akan kenal itu hadzal rajul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata lagi, malaikat ni akan tanya, mu tahu mana dia Nabi? Kita tahu mana dia Nabi. Mu kenal siapa dia? Nabi Muhammad tu Rasulullah. Mu tahu mana dia Nabi? Kita nak buat ke mana? Dia kata, ni kita ajar ni, Tok Imam dah ajar datang ni. Kalau dengar tak dengar sudah. Aku membacanya Al-Quran, ana aqra'ul Quran, dan aku beriman dengan dia. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Kita royak. Al-kiblat ka'bati kiblati wal mu'min wal muslimina ikhwati wa al-Qur'anu imami wa muttu ala qauli la ilaha illallah. Dan aku mati ini adalah dengan kalimah la ilaha illallah. Maka marilah suara daripada langit mengatakan, sadaq madza yaqulu abdi. Betul lah wahai Malik Makanake, apa yang dikatakan oleh hamba-Ku itu. Maka pada masa tu diluahkan kubur kita, Nabi kata. Mata mandai. Buka selalu zep. Daripada sepik kita nak gerak pun tak boleh, nak gagung pun tak boleh. Nabi kata, buka seluah-luahnya mata mandai. Atau pada hadis Nabi menyebut 70 hasta. Sep buka lalu, kemudian dibawanya, bukanya pintu. Dak masa tu dia akan bukanya yang pertama, dia mari ikut kaki kita, dia bukanya neraka. Buka pintu neraka, dia bertunjuk Allah neraka. Maka dia tutup balik. Itu adalah neraka, tapi Allah Taala tak sediakan kepadamu. Allah Ta'ala. Kemudian dibukakan pintu syurga di kepalanya. Dibukakan kemudian baung daripada syurga. Nabi kata 500 tahun perjalanan dah baungnya. Masuk dalam tempat dia. Raudatum min riyadatil jannah. Duduk situ. Kemudian dibawanya oleh malaikat. 2 orang malaikat. Gilah di salah satu tamer. Duduk dalam tamer tu lah. Duk menanya gini, jumpalah orang
Tamir raudhatun min riyadhatil jannah, daripada tamir-tamir syurga ni. Ada dah dengan nikmat-nikmat yang Allah Taala sedia dah ni. Dengan hijaunya, dengan makannya, dengan apa siap belaka. Kemudian marilah orang-orang hak kenal kita Nabi sebut. Orang kampung kita mati lama dah mari ayo dak. Jiran kita mari jumpa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah demo muda lagi mati dia. 50. Allah kawal tu dia kat 75. Jai lama kita duk tikah dua 10 tahun juga ni nak boleh nak kahwin boleh kahwin mati mai sini ni. Orang ni akan tanya, kahwin lagu mana anak-anak kahwin tu hok dekat. Anak basuh demo tak ada gapo dah beres alhamdulillah nikah gapo dah. Hok solong duk kerja situ lagi ni royak belakang dia. Bini-bini kahwin, bini demo beres kok reda. Beres ya warna. Dah jodoh dia dua tu. Aku tunggu bidadari dia kata hok lebih cantik lagi. Tapi ingat orang perempuan dak semasa dia mati tidak semestinya dia duduk sekali dengan tok lelaki yang ngelah. Jangan kita kata dia nikah dengan kawan tu dah lah tak jumpa dak. Allah Taala pilih tak ada. Allah Taala pilih lagu mana? Dak, dalam ayat dia kata iza jaa ajaluhum, dak apabila marinya mati dekat mereka tu. Dak lagu mana? Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia akan duduk dalam barzakh tu sampai hari kiamat. Wa idza nufikha fis-sur. Tersebut. Fala ansaba bainahum la yauma idzin wala yatasaalun. Tersebut daripada itu. Dan apabila ditiupnya ruh. Dan apabila ditiupnya sangkakala. Duduk dalam tu sampai satu masa ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Fala ansaba bainahum, pada masa tu dibangkitkan kita, tidak ada dah keturunan kita, tak ada. Maksudnya di masa tu tak ada dah kata mana ayah kahwin, tak ada dah. Tak cara dah. Kita tidak akan adanya keturunan, tak ada mu anak aku anak mu aku sepupu mu, tak ada dah. Ni masa Allah Taala bangkit ni. Yauma idzin la yatasaalun, dan pada hari itu tak tanya khabar dah. Dia kata, dah mau berobat weh. Dalam kubur boleh lagi. Masuk bangkit. Ni kita akan cara semula bab bangkit ni. Banyak benda yang kita, sebab itulah. Ada juga golongan-golongan yang Allah Ta'ala lepaskan dia daripada seksa kubur. Ada golongan, contohnya ada Nabi sebut, golongan Al-Marabit. Golongan Al-Marabit ni adalah golongan tenteranya yang beriman, yang menjaganya sempadan negara dia, dan apabila dia mati fi sabilillah. Itu ada disebut daripada hadis Salman Al-Farisi. Orang yang menjaga sempadan negara daripada serangan musuh, apabila dia mati, Nabi kata mati dengan keadaan syahid. Dan dia akan lepas daripada seksa kubur. Ni. Walaupun Malaysia mana Nabi tak ada royak, mana Nabi royak tentera yang jaga sempadan. Dan apabila dia matinya, masa dia bertugas ke, maka mati itu adalah matinya syahid, dan dia tidak akan ditanya oleh malaikat muka nakir. Ni. Yang kedua, orang syahid. Orang syahid ni adalah orang yang Allah Ta'ala buat terus sakaratul maut. Memang orang mati syahid, dia tak ada sakaratul maut. Ni hebat. Sebab tu apabila ditanyakan di akhirat, mu nak hidup balik tak? Maka orang syahid ni kata, aku nak hidup pula ya Allah, dan bagilah kepada aku roh, 1000 roh lagi. Aku naknya mati syahid. Tapi bagi orang yang mati biasa, apabila dalam syurga sekalipun, apabila tanya pak kita itu mati, apa kecek pak mati, kawin tak boleh kiwe. Perik pada sekali tu je. Yang ketiga Nabi kata adalah orang yang mati pada malam Jumaat. Man mata, Nabi sebut man mata lailah man mata yaumil jumaah aw lailataha rufi'a anhu azabul qabr. Nabi kata bagi orang yang mati pada hari ataupun malam Jumaat akan diangkatnya azab kubur. Maka katalah Imam Ghazali termasuklah soal muka nakir. Ni pasti orang mati Jumaat ni kita minta, ya Allah, matikan aku dalam malam Jumaat ataupun hari Jumaat, matikan aku bolaknya dalam keadaan sujud padamu ya Allah. Kita minta. Kalau Allah Ta'ala terima, matilah kita ni malam Jumaat.
Sebab tu amo ingat sikit lagi. Amo ingat tu guru amo seorang tu guru Quran. Dia orang zuhud, seorang wali lah. Ada senarai daripada ulama-ulama Kelantan. Dia ni salah seorang. Nama dia Haji Samoh. Haji Samoh ni ayahnya kepada Haji Loh Keting. Amo ingat masa dia matinya, dia duk doa semua. Dia duk doa, ya Allah, kalau matikan aku, matinya malam Jumaat. Mati pula malam 27 Ramadan. Betul-betul amo ingat pada dia mati pada pukul 3 pagi. Amo duk pondok tu dia mati pada mata pukul 3 pagi pada malam Jumaat 27 Ramadan. Betul-betul dia mati pada malam tu, subhanallah. Tu Allah Ta'ala terima. Tu je Nabi kata orang yang mati pada malam ataupun tengah hari Jumaat, rufi'anu akan diangkat daripadanya azab kubur. Kalau dia ada semayang ni untuk orang berimeh, ada semayang cara apa? Kok dia lah Tuhan nak. Tu. Mana tu Nabi sebut. Dan begitu juga orang as-siddiqin yang membenarkan dalam bab agama ni. Habis jiwa dalam para sahabatnya tak ada. Dia membenarkan dalam agama. Dan Nabi kata orang yang matinya nyakit dalam perut. Nyakit dalam perut. Allah Allah lah. Nyakit dalam perut ni, nyakit jantung ke, nyakit pedu ke, lepa ke, perut gawa Allah Allah. Nabi sebut orang yang nyakit mati yang manalah perut membunuhnya. Maksudnya nyakit dalam perut dan dia mati dengan sebab sakit perut tadi. Ni Nabi sebut. Itulah. Mudah-mudahan apa yang kita sebut. Dan Nabi sebut satu lagi, hendaklah kamunya bacanya surah Muluk. Orang yang baca surah Muluk itu adalah ada sebut orang ni akan lepas daripadanya azab kubur. Tuhan buat satu surah, Tuhan turunkan satu surah daripada Al-Quran khusus dia, kita baca dia ni untuk lepas pada azab kubur ya. Bukan kata orang lain pun ada juga. Macam Waqiah, Tuhan akan murahkan rezeki. Apa ni Yasin, Tuhan akan kuatkan email, sejadah. Ada khususiat masing-masing. Tapi ada dalam Nabi SAW menyebut dalam surah hadis Hasan, dia kata orang yang membacanya surah Muluk pada tiap-tiap malam ke sebelum tidur ke, maka dia akan lepasnya daripada seksa kubur. Itu kita boleh cari. Kita amal lah tiap malam. Jangan kita kata duk main PSB 2 jam setengah. Kadang-kadang jenerong dengan kita lepas FB, IG. Lepas IG, Telegram. Lepas Telegram. Tak ada nak baca nak 30 ayat yang sebentar. Sehingga kalau kita boleh hafal, kita hafal lah. Hafal biar ingat. Mudah-mudahan apabila kita mati, itu persediaan kita lah. Persediaan kita apabila mari masuk kubur malam mula-mula. Sebab apa Nabi sebut? Apabila masuk malam mula-mula, orang yang amalkan surah Muluk ni, apabila muka nakil gilit kepala, dia pergi. Allah Ta'ala buat satu macam bodyguard dia ni. Satu lembaga, satu jenis manusia, jadi bodyguard. Muka nakil gilit kepala, dia bersekat. Mung siapa ni? Aku adalah surah Muluk yang dia amal. Gilit kaki pula. Gilit kaki dia sekat pula. Gigi kau tu sekat, kau ni sekat. Pada duk basah. Gigi lah. Dia kata, gigi lah. Tanya aku. Tu kita amal lah surah Muluk. Mudah-mudahan kita akan lepas daripada seksa kubur. Kita kena yakin lah. Minta dengan Allah Ta'ala. Itulah sekadar untuk malam ni. Mudah-mudahan apa yang disebut itu mudah kita ambil iktibar lah. Kita amal mana kita boleh amal. Dan untuk kita nak masuk dalam kubur mula-mula, setiap orang nak akan jumpa situ. Benda yang paling berat sekali apabila dihimpit kubur, kemudian apabila mari muka nakir, kemudian disoalnya kita cuma tak ada nak royak kubur, duduk besar umur kita royak mula ni. Mudah-mudahan apa yang disebut kita sebut kita duk cara malam ni boleh kita buat bekal amalan kita untuk kita nak cedanya hari masuk kubur kita. Orang lain tak boleh nak tolong belaka. Cumanya Nabi sebut apabila lah seseorang orang yang terakhirnya meninggalkan kubur, maka kaki yang sentuh dengan pucuk upuk tu pun orang kubur mayat nu dengar. Sering. Dan orang dalam kubur ni
dia mengharap akan doanya daripada orang yang hidup. Sebab tu yang diriwayat daripada Qalabah radhiyallahu anhu, dia kata yang mana satu hari ada jiran dia meninggal. Qalabah sebut. Sayyidina Qalabah. Sahabat dia kata mana jiran dia meninggal ni. Kemudian masa malam tu 2-3 lama dalam seminggu kemudian dia mimpi. Dia tengoknya tanah kubur tadi terbekah tanah kubur ni, kemudian keluarlah orang dari kubur, tubik-tubik semua orang yang ada dalam masa tu adalah orang yang mukanya bercahaya. Yang dia tengoknya jiran dia ni muka gelap, geduk je. Dia pun tanya, "Hei fulan, apa dah teka orang lain curah belakang mu gelap ya muka?" Dia kata, malulah kau jiran-jiran aku ni. Dia kata, "Apa? Dah demo cerah belakang, ada belakang kau. Oh, dia ni gelap yang muka." Lepas tu, dia kata, "Aku ni ada anak. Aku meninggalkan hartanya kepada anak-anak aku. Tetapi anak aku lupa kepada aku. Anak aku berjoli dengan harta tu. Dan dia tak pernah pun buat pahala, tak pernah pun mendoakan untuk aku. Demo tu anak-anak duk atas semua tu. Duk atas semua pahala, atas semuanya kebajikan sedekahnya. Segar demo. Aku ada sangat anak. Harta taruh banyak. Tapi tak ingat kat aku. Tolong royaklah kepada anak aku." Esok kalau dia sedar tu, kemudian dia pun panggil lah anak jiran dia tadi. Dia panggil jiran cari anak dia pun royaklah ceritanya lagu mana dia bermimpi jumpa dengan ayah dia. Maka anak dia pun bertobatlah. Betul lah dia duduk keadaan yang lalanya, tak caranya, mewahnya dia. Maka dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan dia pun buatlah pahalanya, buat sedekahnya, kirim kepada kedua bapak dia. Mengakan satu masa apabila tu dia mimpi balik Qalabah ni. Mimpi jumpa dengan kawan tu segar lah. Dengan mukanya, dengan tempat comel dah. Oh, dia kata terima kasih banyaklah tolong royakkan anak hamba tu. Allahu Akbar, wa tidak malulah. Tu bagi kita seperti tu lah. Ada anak kita, kau bini kita yang tak ada. Dak mak pok kita, maka kita banyakkan sedekah-sedekah pada mereka ni. Ni dia duk tunggu ya, mana weh sedekah aku, mananya. Sebab tu Nabi kata, wa waladun soleh yad'ulah. Ada anak soleh yang sentiasa berdoakan kepada kedua ibu bapa dia. Dia ada dua. Yang pertama Nabi kata, anak soleh ni yang doa kepada dua ibu bapa dia dengan salbi. Ibu bapa mengerti. Yang kedua anak-anak murid. Dia ni seorang guru, dia ni seorang ustaz, dia ni seorang cikgu, dia ni seorang pensyarah, dia ni seorang pengkuliah, dia ni seorang mubalik ke apa dan untuk mengajarkan manusia kepada Allah Ta'ala. Maka hak ni pun dia boleh jadi anak juga, dia panggil anak qalbi, bukan anak sulbi, anak qalbi. Kesedaran hak ni dia kata siapa. Itulah. Dah mudah-mudahan apa yang kita sebut malam ni dapat manfaat kita bersama sebagai peringatan untuk diri kita lah. InsyaAllah ada masa, ada peluang lagi kita jumpa semula lah. Itulah sekadarnya perjalanan kita daripada start daripada nak mati, start daripada sakaratul maut, start daripada roh kita dibawa naik, kemudian dibawa turun masuk kubur, kemudian jumpa muka nakir. Lah ni duduk situ, duduk Raudhatun min riyadatil jannah wa hufrin min hafirin niran. Kalau orang yang beriman, orang yang soleh, dia akan duduk dalam taman syurga. Boleh duduk tanya khabar pergi mari lagu mana gitu gini. Duduk keadaan yang suka sampai hari kiamat. Bagi orang yang jahat, masuk dalam kubur tu kok. Masuk mula-mula tu lah dia akan diseksa sampai hari kiamat. Hari-hari dia minta, ya Allah, cepatlah kiamat. Apa mu nak kiamat tu? Sebab tak tahannya dengan seksa kubur ni. Apabila kiamat, relax betah. Apa? Dia ada sesi bangkit balik. Tu kita akan sebut semula. Lepas daripada kubur, kita akan sebut insya-Allah lah. Kita akan sebut dia berkaitan dengan apabila lah semua manusia dan Allah Ta'ala suruh malaikat wa nufikha fis-sur, apabila ditiupkan sangkakala yang pertama, semua makhluk kullu man 'alaiha fan, semua akan hancur belaka. Kemudian akan ditiupnya sangkakala yang kedua, pada masa tu manusia akan bangkit semula.
Kita akan sebut semula lah. Dak bangkit kita daripada kubur lagu mana? Bangkit kubur perjalanan kita pergi kepada mahsyar jauh mana wallahu alam. Bangkit pula Nabi sebut ada jenis 12 jenis golongan manusia. Kita sebut. Timbul atas kubur masing-masing itu jenis rupa 12 jenis manusia. Ada rupa babi, ada rupa menati, ada kepala ke bawah, ada jalan dengan belakang, ada jalan dengan bangong, ada. Cuma kita kena ingat ya. Kita akan dibangkitkan dalam kubur seperti mananya hari kita mati. Kalaulah kita mati dengan keadaan sujud kepada Allah Ta'ala, keadaan kita taat kepada Allah Ta'ala, keadaan kita berwudu, keadaan kita bersolat, keadaan kita bersedekah, maka kita akan dibangkit daripada kubur sebagaimana kita mati. Tapi kalau kita mati dalam keadaan yang kufur pada Allah Ta'ala, mati keadaan mabuk, bahaya tuaknya, tuak masal, bawa motor, bawa arak kong, bahaya kelari, mampus itu, bangkit dengan keadaan yang dia mati. Mati keadaan dia berzina, mati keadaan dia main judi, keadaan yang buat maksiat, dia akan dibangkitkan sebagai Nabi kata, dia akan dibangkitkan sebagaimananya dia mati tadi. Mati lagu mana, bangkit lagu tu. Kita kena jaga molek. Kita kena sediakan diri kita dan untuk lagu mana hari kebangkitan kita dalam kubur, dan berat lagi kebangkitan kita daripada kubur pergi kepada mahsyar. Daripada mahsyar tu kita ada pula ni kebahagiaan yang seterusnya. Yang pertama, kebahagiaan kita apabila lepas daripada sakaratul maut. Yang kedua, kebahagiaan kita apabila hak hakiki lepas daripada seksa kubur. Yang ketiga, kebangkitan kita menuju kepada mahsyar dan di mauqif hisab wal mizan. Tepat dihisab amalan kita, tepat ditimbangnya amalan kita. Ini tepat seterusnya kita akan berhenti. Itulah qadar untuk kita dah. Kebaikan yang kita dapat ambil insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Taala, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri, diri kamu sendirilah. Minta maaf banyak, ada silap salah, takut ada keduh hati ke berapa kata. Terima maaflah. Kita jumpa pula pada sesi yang lain insya-Allah. Kalau tak minggu malam esok kita jumpa minggu depan lah. Dah insya-Allah. Berdoalah kepada Allah Taala semoga kita ditetapkan imannya, dijelaskan antara hak wal batil pada akhir zaman ni, dan angkatkan segala nyakit-nyakit yang ada sekarang, wabak-wabak di atas dunia yang ada di negara kita, kampung kita, dunia-dunia dan umat Islam apa ni, supaya Allah Taala akak mudah kitanya untuk buat ibadat. Jangan kita duduk radi nak suruh terakak mudah kita nak pergi berjoget balik semula, jangan. Kalau Allah Taala turunnya bala yang lebih berat lagi kau nyanyi kita. Itulah sekadar wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.